Assalamualaikum Siti Izzawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Siti Izzawati? Alhamdulillah, saya dan kru yang bertugas pada pagi ini dalam keadaan yang sihat dan juga ceria. Alhamdulillah. Jadi daerah Temburong pagi ini macam mana? Hujan ataupun macam mana cuacanya? Ya, Alhamdulillah keadaan cuaca di daerah Temburong pada pagi ini cerah. Alhamdulillah. Ya. Masa ni indah menyoal yang Tapi apa sarapan pagi? Sarapan saja. Sudah sarapan pagi ya? Ya, jadi kalau saya sendiri sebelum mengambil sarapan, 30 minit sebelum mengambil sarapan, minum air kosong dulu. Tadi sempat bersarapan dengan roti oat dan juga susu. Itu dia satu petua awet muda sebetulnya. Iya. Itu satu petua sebab air kosong. Ya. Kadang ada orang minum air suam kan. Ya. Itu memang baguslah Memang untuk bagus, ya? Membersihkan usus kita kan. Yes, cewa. Ya. Kalau ditambah lagi dengan air suam itu dengan madu, lagi best. Lagi best. Nanti lah besok lah. Esok ya. Esok buat. Ya, Okey, Siti Izzawati, ada soalan cupu mas lagi ni. Mungkin banyak info dan juga pengisian daripada daerah Temburong. Kami serahkan kepada Siti Izzawati. Silakan. Ya, terima kasih Dr. Iskandar dan juga Nur Hayatul yang berada di Bandar Seri Begawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Ya, audio seperti biasa dari daerah Temburong, kita akan dapat sama-sama menyaksikan bahan yang telah pun disediakan. Namun sebelum itu ingin kita kongsikan terlebih dahulu. Sekali lagi ingin kita kongsikan keadaan cuaca di daerah Temburong pada pagi ini cerah. Dan bagi audio yang baru saja memulakan tugasan pada pagi ini, selamat bertugas kami ucapkan. Lakukanlah apapun jua tugasan yang diberikan dengan hati yang ikhlas. Dan audio seterusnya kita terus saja yang menyaksikan bahan yang telah pun disediakan mengenai dengan pembuat dan pengusaha wajit. Kita saksikan bersama. Keenakan dan keunikan makanan tradisi Brunei masih lagi mendapat tempat dalam pelbagai lapisan masyarakat tempatan mahupun luar negara tanpa mengira peringkat umur sehinggalah ke hari ini sekaligus memberi simbol khas di daerah Temburong. Walaupun kebiasaannya pembuatan wajit ini dilakukan oleh golongan warga emas, justru kemahiran membuat makanan tradisi ini perlulah diperkenalkan dan diwarisi kepada generasi muda agar ianya tidak tenggelam di arus kemodenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Auda, seperti yang Auda ketahui, daerah Temburong terkenal dengan permata hijau. Daerah Temburong juga sinonim dengan pembuatan wajit Jawa. Untuk keluaran pada kali ini, kita akan dapat sama-sama membuat pendekatan mengenai dengan pembuatan wajit. Kita ikuti bersama. Ini dibuat je ni? Anang cuma ni diguntingnya tu. Dayang Siti Norani binti Ali atau lebih senang dikenali sebagai Lisa, 34 tahun. Setelah tamat persekolahan, beliau tidak pernah mensia-siakan masa yang ada. Sementara beliau menantikan sebarang pekerjaan yang tetap. Bermula tahun 2014, beliau mula menolong perniagaan neneknya membuat wajit. Seawal jam 7.30 pagi lagi, beliau akan memulakan perniagaan di Tamu Aneka sehingga jam 4.30 petang. Beliau turut mengongsikan wajit ini sejenis kuih yang berasaskan bahan-bahan utama daripada adunan beras Jawa, gula dan kelapa yang dimasak dan hasilnya dibungkus menggunakan daun nyirik sehingga berbentuk 4 segi memanjang. Ya ada selalunya yang dapat kita lihatlah kalau kebanyakan yang berjual wajit dan yang membuat wajit ini di kalangan warga emas. Jadi berlainan pada kali ini kita akan dapat membuat pendekatan bersama dengan salah seorang belia yang begitu mahir dalam pembuatan wajit Jawa. Jadi kita ikuti bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya ni? Alhamdulillah baik.
Sehat. Sehat. Okey. Jadi mungkin boleh dapat mengongsikan mula-mula dalam berkecimpung dalam pembuatan wajit Jawa ni, mungkin ada di sebalik ceritanya. Sebalik cerita tu peluang banyak tapi bermula daripada menolong arwah nenekku berjualan di Tamuk. Jadi selama dari tahun 2014 sampai tahun tahun lepas lah 2019, dari sana tahu sampai sedikit mengenai pembuatan wajit, penjualan, cara packing apa, sampai sekarang ni lah. Sekarang ni alhamdulillah saya membuat sendiri. Membuat sendiri bisnes sendiri. Buat perniagaan sendiri. Kalau bertanya pasal prosesannya, bagiku simple lah. Bahan-bahannya pun dah jauh banyak. Cuma yang membuatkannya wajit itu menjadi mahal, macamnya dengan mahal je wajitannya, dah macam wajit biasa tu. Pasalnya barasnya ni kami balik dari Lawas pulang tu. Sama harganya macam masa sebelum PKP, kalau harga Malaysia 110, sekarang ni naik lagi. Menurut beliau lagi, dengan mengusahakan wajit ini bukan saja membantu meningkatkan ekonomi negara, malahan membantu mengekalkan makanan warisan turun-temurun agar tetap terjaga dan terpelihara. Menurutnya lagi, pembuatan yang sempurna dari segi tekstur bukan mudah untuk dipelajari, tetapi dengan kesabaran serta rajin bertanya kepada orang-orang yang telah lama berkecimpung dalam pembuatan makanan tradisi ini, pastinya akan memberikan hasil yang memuaskan. Baras satu dibasuh pulang saja tu, basuh bersih-bersih, dijarang, dimasakkan nasinya. Ada dua cara, ada yang jarang biasa saja, ya pakai tambah katuk. Tapi aku menggunakan cara kukusan. Kenapa menggunakan kukusan itu? Pasal senang. Kalau kukusan ni senang kukan tahu ia masak, satu. Dua, senang kukan tahu airnya tu cukup ke indah, sama ia indah pekarak ngedangan. Senang diuah. Ditinggal-tinggalkan pun sekejap okey. Satulah. Aku lebih suka menggunakan kukusan. Santannya tu banyak dijarang sampai pecah minyak, baru masukkan gula. Ini masa ni aku buat setengah gantang. Kalau setengah gantang kira-kiranya kalau dapat dijual berapa tu, dengan kadar bayaran berapa tu? Kalau aku ini seorang-seorang punya cara, seorang-seorang punya sungkatan juga. Kalau aku dapat RM60 saja. RM60 satu gantang tu? Setengah gantang. Setengah gantang. Setengah gantang RM60. Kalau satu gantang 120 dalam anggaran cuma tu. 8 biji RM2. Kalau yang pakai daun lah, macam daun. Kalau pakai daun 8 biji RM2. Kalau pakai kutina ada juga petimbang. Kalau kontina ikut timbangan tu? Timbangan 250 gram RM5, 500 gram RM10. Bercakap mengenai dengan sambutan daripada pelanggan, beliau menjelaskan sambutan amat menggalakkan. Ianya tidak pernah putus-putus setiap hari. Tambahnya lagi, dalam menghasilkan wajit berbentuk tradisi yang merupakan turun-temurun, beliau masih mengekalkan keasliannya. Jadi kalau macam dia sendiri, Lisa, di mana berjual, macam mana kalau orang kan membuat tempahan? Kalau dulu sebelum COVID-19, aku berjual di Bangar juga, di Tamuk. Tapi masa ni online sejak. Ada tempahan aku buat. Itu ada MP lah, ada MP. Ada MP. MP ikut area yang orang mau, tapi dalam kawasan Temburong saja. Kalau luar bandar belum ada. Kalau luar bandar belum lagi ku ada. Daerah Temburong saja. Daerah Temburong pun kata orang mencukupi tu. Alhamdulillah, menang tangan. Menang tangan boleh hubungi saya ke 897 3086. Tapi untuk menempah 2 hari sebelum bis kita bergunalah, mengelakkan daripada nyadangan berabot sama menyediakan barang-barang itu. Kalau bagiku untuk para belia-belia di luar sana, jika anda ingin
memulakan perniagaan, mulakanlah dengan niat yang baik. Niat kita mau berniaga tu mulakan dengan minat juga. Tanpa minat tu rasa macam ada yang membuat perniagaan macam orang kata jual lah tu, okey, ia pun ikut jual. Tapi sebenarnya ia ada minat. Jadi yang diusahakannya tu macam akan kakal panjang. Jadi mulakan dengan minat. Itulah. Bercakap tentang penat dan lelah dan membuat dan menghasilkannya untuk tempahan pelanggan. Hasil yang diperolehi menurutnya berbaloi dan baginya biar mendapat keuntungan yang sederhana tetapi ia berkat dan apa yang penting bagi diri beliau, pelanggan merasa puas hati dan memenuhi keinginan mereka.